Selamat lemai serta meritabik bahasa ngagai kita semua. Aku Matthew Malombil dekat bulan kita babditi nukas bagi Iban. Tok berita keterubah. Perintah Sarawak ngena Siti ari sistem pemaduk manah dunia dikena napik penyalah berkaul integriti bakal makai suap ngausalah guna kuasa berpengerja pengawal perintah. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg madah Undang-Undang Ombudsman Sarawak kedekat diperjalai dalam agi dekat matau cara gawak sesebengkah organisation perintah. Now, within this ombudsman law, of course, it confined to the civil service, where the government must be transparent, we must have good governance, and you comply. Ia berjakut bunyinya maya pengerami berjadi hari integriti UPS Pemansang Ekonomi Sarawak SEDC di Kuching hari 5. Premier Sarawak megak madah integriti ukai seminak mai nama manah ngagai organisation tambelak tau ngerandang awak penatai pemeranak pukuk ke Sarawak. Ia madah pengawal perintah dan kebang ombudsman dekat ngangkat nama Sarawak batikas dunia tik mandang ke pemeras nyeliah penyalah integriti ke ulih mata pemeranak pukuk datai ngagai negeri itu lalu nyungka ekonomi serta nempak kerja puang. Berita nangkan tu hari Awam Kunsil Negeri Dun Sarawak ke-19 sepenyampau 23.1 juta ringgit udah diungkup kengangai program skim Kempuru SPS Selirik di Kapit dengan langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-12. Sapit Menteri Pengatur Negeri Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak Datuk Len Talib Saleh madah projeknya mungkur pengawal ngambil tanah 61 ikar pemesai. Kerja-kerja infrastruktur berspesifikasi baru yang merangkumi jalan berturap, sistem peperitan konkrit, sistem retikulasi air, penemukan tanah dan bekalan elektrik untuk 91 lot kediaman di dalam skim tersebut. Ini bermakna kos penyediaan selot dianggarkan berjumlah lebih kurang 250,000 berbanding dengan bayaran premium tanah berjumlah tidak melebihi 2,500 selot yang perlu dibayarkan oleh pemilik tanah sekiranya surat hak milik tanah dikeluarkan pada mereka. Ini menunjukkan betapa prihatinnya kerajaan GPS terhadap kebajikan rakyat. Ia nerangka perkaranya mayan nimbal tanya Kaban Kunsil Negeri Adun Pelagus Wilson Nyabong Ijang Ba'aum Dun Sarawak ke-19 hari 5. Kelimpah harinya ia megak madah bak projek pemansang kampung baru Kapit, projek ngatur genturun pendiau dia dekat digagak ngau sistematik. Berita nangkatnya, UPS Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kandang menua Sarawak, M. Faikot ngemendar ke pengawak ngagak ladang nupik janik ke baru dikena nambah hasil domestik ngau ekspor. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kandang menua Sarawak, Datuk Martin Ben madah ladangnya oleh digagak tak mesti diatur modern pig farm MPF. Kementerian saya membenarkan pembukaan ladang-ladang baharu untuk beroperasi sekiranya syarat-syarat modern pig farming ataupun MPF dipenuhi, terutamanya amalan biosecurity ladang yang baik. Ia nerangkap perkaranya maya nyaut tanya Kaban Kunsil Negeri Adun Terbeduk Dr. Simon Sinang Ba'aum Dun Sarawak hari 5. Datuk Martin maya nyemegak madah pengawal dupi janik megak dekat ngagak peminta dulu ngagai UPS Servis Veteriner Sarawak. Ba'aum Dun hari 5 megak perintah Sarawak udah mansut ke belanja 59.289 juta ringgit dikena ngatur subsidi bas tambang RM1 nak September tu tadi kenyau hari programnya belabuh hari Mei 2020. Sapit Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Dr. Jerib Susil madah bak tahun 2020 sepenyampau RM5,239,410 dibelanja berprogramnya ketika atur mindah bertagang PKP maya pandemik COVID-19. Koia penyampau subsidi ke dibayar pada tahun 2021 ianya RM12,123,065 lalu nambah ngagai RM21,318,196 pada tahun 2022 sepengguna atur PKP ditendur ke agi bulan Mei 2022. Manakala pada tahun ini sehingga September 2023
sebanyak 20,608,385 ringgit Malaysia telah dibelanjakan pada program ini. Jumlah pergerakan penumpang, ini penting. Jumlah pergerakan penumpang juga meningkat daripada 2,508,658 pada tahun 2021 kepada 3,545,039. Inilah angka yang kami ada sekarang. Terima kasih. Yang nerangka perkaranya dikenal nimbal tanya adun kabung Muhammad Cikadir. Dato' Dr. Jerib megak madah bisnis sebelah City Company ngambil bagi programnya ke Tingkebang dikenal nyawa perayat lebih lagi Raban B40. Ko ia company bas program tu ianya 3 di Kuching, Bintulu ngau Serikai, Belak City Company, Miri 3 ngau Sibu 5 Itik. Agit nampung berita Hari Aum Dun Sarawak. Sidang Kediau Jauh Hari Grid Karan Besar tau ngagak turut minta tambah tau ke lawan alaf dikena nyambung karan ngelawak rumah. Sapi Menteri Utiliti ngau Telecommunication Sarawak Dr. Abdul Rahman Junaidi madah pemintanya dianjung ngagak upis Menteri Sidak dengan upis pelilih menua. Ko ia tiap piti peminta megak dekat ditentukan dulu pengari rakyat menua Sidak. Ia nerangkap karanya dikena nimbal tanya adun opar Billy Sujang ba Aum Dun Hari 5. Nambah kejaku ia, Datuk Dr. Abdul Rahman madah, Perintah Sarawak dengan upis Menteri Sidak udah numbuh ke inisiatif alaf Hari Perujian Rakyat dikena nyambung karan ngagai rumah keempai besi karan atau ke baru digagak nangkan perujian berkalai karan menua pesisir BELB. Nangkan beritanya, upis Menteri Pengerai mensiam mayuh pengawak berumah ngau Perintah Menua MPHLG dengan upis pengawak berumah ngau Pemansang Sarawak HDC bisi ngagak skim jali dikenanya peranak rumah panjai ngagak tau kar ngadu rumah Sidak. Sapit Menteri Pengerai mensiam mayuh pengawak berumah ngau Perintah Menua Datuk Michael Tiang Ming Ti madah timpuh bayar skimnya megak dilanjar nyentuh 25 tahun. The Ministry, through Housing Development Corporation (HDC), provides Long House Long Scheme to assist rural community to improve and upgrade their housing quarters. As to their second supplementary questions, for the information of Ali Yang Brohma Fongama, the Long House Long Scheme offered an interest-free loan to build a new long house or for upgrading and repairing. The tenure of this loan is up to 25 years. Under the new initiative undertaken by the GPS government, the maximum amount for the Long House Loan Scheme has been increased from 30,000 ringgit to 50,000 ringgit per door this year. Ia madah ke perkaranya mayan nimbal tanya adun gemah Anyi Jana. Dulu harinya Dato' Michael madah ke MPHLG nade langgur dekat ngagak rumah murah baskin Gempuru SPS nanga ngungun ngau nanga tada di Kanawit. Berita diteruskan ngau Perintah Sarawak dekat majak ke pengawak ngelaku pengawak meranak ke pokok ngau program berkawal dikenal mata pemeranak pokok menua bukai FDI bab pemeranak pokok terus domestik BDI. Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau pemeranak pokok Sarawak Mintret, Dato' Malcolm Musin Lamoh madah kelimpah insentif cukai ke digagak Perintah Besar, Perintah Sarawak Megak bisi nyediakan macam insentif bagi pemeranak pokok oleh minta bayar premium tanah bab pengalaman 5 tahun. Kelimpah harinya ko ia company keboleh 30% sebab premium tanah enti nembuk ke projek lalu berjalan ke pengawak dalam 3, 5 atau ke 7 tahun berpanggai batikas projek hari kemaya dokumen berempu di suak yang kau bayar air engkau karanti kompetitif. The government will continue to organize investment promotion and stakeholders engagement programs to attract FDI and DDI. Besides the tax incentive provided by the federal government, such as pioneer status, investment tax allowance, and reinvestment allowance, the Sarawak government also provides the following incentive. 1. Investors can apply for payment of land premium for 5 years. Number 2, if the company completes
the project and is operational within 3, 5 or 7 years, depending on the scale of the project, from the date of issuance of document of title, they will be able to enjoy 30% rebate on land premium. And the last one, number 3, they will be given competitive electricity and water tariffs. Ia madah ke perkaranya dikenal nimbal tanya adun Tamin Insinyur Christopher Girasambang. Ia megak madah Sarawak udah ngerekod penyampau merana pokok 16.7 bilion ringgit basuku ketiga 2023 alai 4.8 bilion ringgit datai dari FDI. Berita udah tu, Undang-Undang Ombudsman 2023 dekat diteriat ke sepengudah boleh pemendar hari tuai megai menua TYT yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Seri Abdul Taib Mahmud. Adun Jamoreng Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya madah ke diri berasa temegah hati medak ordinannya udah dikemendar ke serta nerima sukung majoriti Ba'aum Dun Sarawak hari Sabtu tadi. Ko ia tunya di sejarah negeri Sarawak atau ke Malaysia empu lah bantu undang-undang ombudsman keterubah di menua Malaysia. Manakala tarikh kuat kuasanya akan ditentukan kemudian oleh pihak kerajaan. Dari sudut struktur Sarawak Ombudsman, ia adalah terdiri daripada Ketua Ombudsman, Timbalan Ketua Ombudsman dan 3 hingga 5 lagi Ombudsman yang akan dilantik oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak untuk tempoh 3 tahun setiap lantikan. Manakala dari sudut pentadbiran, seorang Ketua Pentadbir, Chief Administrator di kalangan penjawat awam akan dilantik oleh Menteri untuk mengurus dan mentadbir pejabat Sarawak Ombudsman. Terima kasih. Ia berkomuninya mayanya tanya adun Satok Datuk Ibrahim Baki Ba'aum Dun Sarawak ke-19 hari 5. Kelimpah harinya ia megak madah dikenal nganggap pelian nyeliah penyalah makai suap organisation OACP. Organisation patut tentu ke pengulih perkaranya di bekaul isu governance, integriti ngau penyalah makai suap ba organisation SIDA. Ko ia nangkannya SIDA dekan nganggap pelian atur dikenal tentu ke inisiatif mutar ke isunya. Nak kata dulu beli tindu kasiban lemai tok bergulai dengan aku Matthew Malombil. Berita kesili lagi tau dipedak dengan semua laman media UKAS, nyengkau portal ukas.sarawak.gov.my, ngau UKAS channel di YouTube. Bak pengunjung beli lemai tu kita meda Premier Sarawak menjadi pengerami hari integriti SEDC di Kuching hari 5. UKAS #saluran informasi rakyat.